Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Alhamdulillah ikhwan, dengan limpah kurnia daripada Allah Jalla wa Ala, kita boleh sambung majlis ta'lim kita. Alhamdulillah. Kita ikhwan, kita baca pada masa ini Sahih Fiqh Sunnah pada bahagian muqaddimah, muka surat 79. Sama ke semua ke tak sama? Abali muka surat apa sama? 79. Iaitu kita berhenti hari itu ikhwan 25 hari bulan 9 2019. Cukup 1 tahun kita sambung balik buku ni. Ini kita masih muqaddimah sampai muka surat 79, iaitu penulis ini memandang berat kepada manhaj ta'lim fiqh. Kita belajar fiqh ni, kita kena tahu dia punya manhaj ta'lim dia, apakah metod kita nak pakai dalam pelajaran fiqh kita. Tapi malam ni kita masuk tajuk yang akhir, yang ke-9. Tajuk yang akhir yang ke-9, iaitu akhiran. Dia buka tajuk pada kita, bermakna sebelum ni dia bincang 9 tajuk dengan kita, 9 tajuk. Yang ke-10 dia kata, tajuk yang last sekali dia nak bincang, iaitu apakah ada keluasan dan rahmat dalam ikhtilaf. Apakah kebenaran itu lebih daripada satu, iaitu tentang hal fi ikhtilafi tuwassi'ah wa rahmah. Adakah di dalam khilaf ini ada keluasan dan ada rahmat? Wahal al-haqqu yata'addadu, adakah kebenaran itu sifat dia berbilang-bilang? Saya pun betul, sahabat pun betul, orang lain pun betul. Adakah dia berbilang-bilang? Baik, kita tengok penulis kata apa. Penulis kata banyak kalangan yang menisbahkan dirinya kepada mazhab fikih, terutama zaman sekarang, yang bertolak belakang dengan orang-orang yang bergantung pada salah satu mazhab tertentu. Mereka berpendapat bahawa mengambil mazhab mana sahaja, apapun sandarannya, mereka membolehkan memilih pendapat mazhab mana sahaja yang lebih ringan dan sesuai dengan hawa nafsu dan cocok untuk kemaslahatan mereka, walaupun ternyata dalil Al-Quran atau As-Sunnah bertentangan dengan pendapat yang mereka pilih, dengan alasan pendapat ini juga dinyatakan sebahagian ulama, dan bahawa perbezaan ini merupakan keluasan yang diberikan kepada umat ini. Seraya berdalil dengan hadis, perbezaan pendapat yang terjadi di kalangan umatku adalah rahmat. Baik, penulis kata ikhwan, mutaakhir ini, kebelakangan ini banyaklah orang bercakap tentang mazhab dia itu, mazhab dia ini. Kemudian dengan satu hadis yang disandarkan kepada Nabi, ikhtilafu ummati rahmah,
Nabi kata khilaf umat aku adalah rahmat. Maka di atas itu ada suara menyatakan bahawa kita boleh mengikut mana-mana ikhtilaf yang ada, perbezaan pandangan yang ada, ikutlah yang manapun, kesemuanya adalah rahmat. Jadi kita ikut pandangan ulama ni, kita tak boleh kata dia salah. Dia ikut yang tu, dia tak boleh kata kita salah. Semuanya adalah rahmat. Inilah alasan yang banyak diberikan. Dia kata dalam masa yang sama, orang putih kata the same time. Boleh Ustaz Zaid? Terima kasih, dengan izin. Dalam masa yang sama, satu benda kita tahu, bahawa pandangan-pandangan yang diambil itu ternyata bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Tapi masih dikatakan boleh pakai, boleh pegang pandangan tu kerana hadis ni. Kerana hadis ikhtilafu ummati rahmah. Khilaf, ikhtilaf, maksudnya pandangan yang berbagai-bagai di kalangan umat aku ni adalah satu rahmat. Kata penulis Al-Allamah Albani rahimahullahu ta'ala menjawab syubhat ini. Albani jawab syubhat ini. Kata dia syubhat ini bisa dijawab daripada dua sisi. Albani jawablah syubhat ini. Wal jawabu min wajahain. Ada dua wajah kita jawab. Yang pertama, hadis tersebut tidak sahih, bahkan batil, dan tidak ada sumbernya. Al-Allamah As-Subki berkata, aku tidak temukan hadis ini dengan sanad sahih, dhaif ataupun maudhu'. As-Subki kata tak tahu hadis ni apa kedudukan, dia tak tahu. Nak kata sahih dak, dhaif dak, palsu pun dak. Maka As-Subki guna perkataan apa? La asla lahu. Hadis ni tidak ada asal usul. Saya katakan hadis yang ada sanadnya berbunyi, perbezaan pendapat di kalangan sahabatku adalah rahmat bagi kalian, dan sahabat-sahabatku laksana bintang. Siapa pun di antara mereka yang kalian ikut, nescaya kalian akan mendapat petunjuk. Ada hadis lain yang menyatakan perbezaan pendapat di kalangan sahabat adalah rahmat. Lagi satu hadis kata sahabat laksana bintang, ikutlah yang mana satu, kamu akan dapat petunjuk. Dia jawab, kedua hadis ini juga tidak sahih. Hadis yang pertama tersangat lemah, hadis yang kedua adalah palsu. Hasil analisa kedua hadis ini telah saya cantumkan seluruhnya dalam kitab Silsilah Al-Hadis Al-Dha'ifah wal Mawdu'ah. Itu jawapan Syekh Nasaruddin Al-Albani. Ikhtilafu ummati rahmah disokong oleh dua hadis yang lain, kesemua itu tidak sahih langsung. Bukan kata dia kata tak sahih, sejak daripada As-Subki lagi kata tidak sahih, tak ada asal usul. Itu jawapan yang pertama. Jawapan yang kedua, hadis ini di samping kelemahannya, hadis ini juga bertentangan dengan Al-Quran. Sebab ayat-ayat yang datang tentang larangan berikhtilaf dalam masalah agama dan perintah agar bersepakat mengenainya terlalu masyhur untuk disebutkan. Tapi tidak ada salahnya disebutkan sebahagian ayat-ayat tersebut sebagai contoh. Firman Allah Ta'ala, وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. Dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu. وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Dan jangan kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, iaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka.
tetapi mereka sentiasa berselisih. Wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Tetapi mereka sentiasa berselisih pendapat kecuali orang-orang yang diberikan rahmat oleh Rabb-Mu. Dia bawa kepada kita 3 ayat daripada surah Anfal, surah Ar-Rum dan surah Hud. 3 ayat ni Allah tak bagi kita berselisih dengan agama. Selisih dengan orang tak apa, dengan agama tak boleh. Maksud selisih dengan agama apa dia? Nas. Berselisih dengan sumber. Pasal itu sumber dianalisa, sumber dilihat. Ayat Quran, hadis dilihat. Bila hadis itu sahih dan dia memberi kepada kita makna yang terdekat, kita kena pakai. Walaupun itu berbeza dengan pandangan-pandangan yang lain. Kerana 3 ayat ini dan banyak lagi ayat yang ada, yang paling seriusnya ayat daripada surah Hud itu. Allah kata wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk. Bahawa Allah tak benarkan kita ini berselisih. Kemudian Allah kata yang mendapat rahmat Tuhan mereka yang tidak berselisih. Maka ayat ini sama sekali tak akan masuk dengan hadis tadi, khilaf umat aku rahmat. Tak boleh. Khilaf tu khilaf apa? Khilaf satu orang dengan satu orang ke khilaf orang itu dengan agama? Kalau orang tu khilaf dengan agama, mana mungkin dapat rahmat? Tapi kalau kita khilaf pendapat sama-sama kita yang bukan agama, itu lain bab. Ini kita duk khilaf dengan hal agama. Satu orang mengeluarkan pandangan haram, satu orang mengeluarkan pandangan makruh. Pasal apa makruh berdasarkan nas ini, pasal apa haram berdasarkan nas ini. Maka kedua nas perlu dianalisa. Dia kena masuk saringan. Para ulama, para muhaqqiq akan menganalisa. Contoh hadis inilah, hadis khilaf umat aku rahmat, masuk analisa. Yang analisa itu adalah para ulama. Dia dipanggil muhaddithin, muhaqqiqin, para ahli hadis yang meneliti. Ilmu mereka tentang hadis lebih banyak daripada tidak berilmunya mereka tentang hadis. Pengetahuan mereka dominan. Meneliti masalah matan dan masalah sanad, pertembungan dengan nas yang mutlak ada dalam Quran. Maka akhirnya mereka buat secara rawi, secara sanad, hadis ini tidak sahih. Setelah mereka bagi tahu hadis itu tak sahih dan dia bertentangan dengan nas Quran, kerana Quran kata yang dapat rahmat adalah orang yang tidak khilaf dengan agama, tiba-tiba kita kata dalam agama ni boleh khilaf. Maka tak betul lah. Maka pasal itu ada satu perkara yang disepakati, kita belajar ni kena tahu, kesemua para imam mazhab mereka tidak suka khilaf. Mereka tak suka khilaf. Hadis kita kena tahu. Tapi kenapa terjadi khilaf? Terjadi khilafnya kerana masing-masing nak mencari dalil ke atas nas agama. Bukan menolak dalil, masing-masing mencari dalil, mencari maksud. Maka berlakulah perbezaan. Maka apabila satu orang di kalangan para ulama hebat ni, dia memberi pandangan, kawan ni bagi pandangan. Apabila dia tahu pandangan itu lebih kuat, maka sifat ulama Ahlussunnah, dia akan tarik pandangan dia. Seperti kata Muhammad Hasan Syaibani yang mewakili mazhab Abu Hanifah, dia kata kalau Abu Hanifah tahulah dalil dalam masalah waris, Abu Hanifah kata apabila harta itu diwakafkan, waris itu mati, tuan punya harta mati, maka waris ini boleh pergi tuntut. Kata Muhammad Hasan Syaibani, kalau Abu Hanifah tu Nu'man tahu kata dalil yang kata tak boleh, dia akan tarik balik pandangan itu. Muhammad Hasan Syaibani, tokoh besar dalam mazhab Abu Hanifah, dia sanggup kata demikian. Kenapa? Kerana telah menjadi resam simbol Ahlussunnah menarik pandangan mereka yang tak sama dengan nas. Mereka tidak bertahan. Ibnu Abbas tarik pandangan dia, Umar tarik pandangan dia, semua menarik balik. Maka kerana itu apabila dikatakan ini semua ada banyak pandangan, awak boleh ikut yang mana-mana, itu agak kurang tepat. Pasal itu kerja kita
Bila kita belajar empat-empat mazhab ni, pasal tu kita kena belajar empat-empat mazhab, tak boleh satu. Satu ni apabila kita belajar hadis saja. Kita belajar mustalah hadis, belajar usul hadis, belajar kitab-kitab hadis, dia satu jalan. Tapi kalau kita daripada awal kita terus masuk lorong mazhab. Kita belajar hadis atas mazhab Syafi'i dengan cara metod Syafi'i. Kita kena belajar selain daripada Syafi'i kerana nak mendatangkan wajah perbandingan. Kalau kita tak boleh banding, kita terus dengan Muwatta Imam Malik tanpa kita belajar fiqh Syafi'i, kita tak boleh banding. Bila tak boleh banding, kita tak akan dapat nas dalil yang kuat. Kita tak akan dapat. Kita akan kata nas kita lah yang kuat. Pun demikian, para ulama masih ada lagi satu kaedah. Selama mana kawan tu tak tahu ada nas yang kuat, dia boleh berpegang dengan nas yang dia yakin itu. Tapi bila dia tahu kata ada nas lebih kuat, dia kena berpindah kepada nas yang lebih kuat. Kenapa? Ini adalah syiar dan simbol Ahlus Sunnah. Dia tidak mempertahankan nas yang dia tidak mempertahankan pandangan yang bertentangan dengan nas. Bahkan kalau dia tahu nas itu lebih kuat, dia akan pergi ke situ. Tiba-tiba ada pandangan ni menyatakan tak apalah, awak kekalah dengan pandangan awak, dan itu tidak salah. Penulis kata tidak. Nampaknya ini kekeliruan yang besar. Ini kekeliruan yang besar. Sehingga kan Imam Syafi'i sanggup menyatakan yang dia ambil daripada Abu Hanifah tu Nu'man, kalau hadis itu sahih maka aku berpegang dengan dia. Dia kata kullu mas'alatin takallamtu fiha idza sahal khabar 'inda al-ahli naqli. Semua masalahnya aku bincang, yang aku bercakap, sekiranya kamu dapati ada riwayat yang sahih di sisi ahli hadis, yang dia bagi tahu satu riwayat yang sahih dan riwayat itu bertentangan dengan apa yang aku cakap, maka dia kata fa ana raji', aku tarik balik pandangan aku fil hayati wa ba'da mamati, masa aku hidup dan aku mati. Oh subhanallah. Ahlus Sunnah ni, imam-imam kita, imam kita selalu macam ni. Tak ada. Imam Malik yang terkenal dengan Muwatta itu, Muwatta yang nak diangkat naik tinggi dalam kerajaan dia, bila dia mendengar ada riwayat tentang kita begini ambil wuduk kan, kaki-kaki kita, dan dia mendengar riwayat itu sahih, dia tarik balik pandangan dia. Itu Imam Darul Hijrah. Maka tidak ada macam kita. Bila kita dengar dalil-dalil sahih, kita kata oh sahih di sisi awak, dekat saya dhaif. Tidak ada begitu. Melainkan ilmu ni dia ada burhan. Bila saya kata sahih, saya kata pandangan sahabat dhaif, saya kena burhan lah. I'ti burhan, buktikan. Tak boleh kata tuan-tuan pandangan sahabat dhaif, pandangan saya sahih, lepas tu belah lagu tu aja. Itu tidak ada burhan. Maka kalau begitu, tidak ada kewajipan untuk orang ikut orang yang macam ni. Pasal agama ini adalah burhan, penjelasan. Maka tabayun, kita selidik dalil tu, kita ambil tahu dalil tu. Lepas itu para ulama menyelidik matan, menyelidik sanad. Kemudian bila dihimpun pandangan para ulama, dihimpun dan dibandingkan setiap pandangan itu. Pasal itu alhamdulillah dalam setiap mazhab ada dia punya mujaddid dia. Imam Nawawi sanggup khilaf dengan beberapa pandangan Syafi'i. Imam Ibn Rushdi mewakili mazhab Malik buat kitab tentang perbandingan empat mazhab dan menyebut pandangannya lebih kuat. San'ani datang daripada Yaman buat Subulus Salam membandingkan pandangan mazhab dan menyebut yang mana lebih kuat. Fiqhul Mazahib Arba'ah, satu kitab membandingkan fatwa-fatwa mazhab, pandangan mazhab tanpa menyebut nas, tapi terus menyebut yang mana lebih jelas. Allah jadikan setiap generasi ilmu ni ada orang akan mengangkat kebenaran. Cuma kita ni tidak diasuh macam tu. Kita diasuh apa mazhabmu. Kita habaq mazhab kita Syafi'i, maka berpeganglah dengan Syafi'i sampai akhir hayatmu. Kalau ada orang bagi pandangan berbeza sikit, jangan sekali-kali kau ikut, kerana itu adalah
Dia pun naik kereta plate W. Dia beritahu macam tu. It's not right. Boleh? It's not. Betul cikgu? Sikit je cikgu angguk. Tak betul lah benda ni. Not right kan? Tak betul. Tak betul. Bukan begitu metod dia. Metod dia kita mencintai kebenaran. Jika orang yang mendapat rahmat Allah tidak berselisih, dan yang berselisih hanyalah ahli kebatilan, maka bagaimana mungkin masuk akal jika dikatakan perselisihan itu merupakan rahmat? Dalam ayat tadi, ayat 119 surah Hud, Allah kata yang dapat rahmat siapa dia? Iaitu orang yang tidak berselisih. Kalau tidak berselisih dengan nas Quran dan sunnah itu dapat rahmat, bagaimana mungkin dikatakan berselisih itu dapat rahmat? Sudah jelas bahawa hadis tersebut tidak sahih, baik sanad maupun matannya. Karena itu kita tak boleh ragu-ragu dan bimbang sehingga tidak mengamalkan Quran dan As-Sunnah sebagaimana diperintahkan oleh para imam mazhab. Sebahagiannya lain menyatakan, tengok dia kata, ikhwan, perhatian kita, kerana itu kita tak boleh ragu-ragu dan bimbang. Bila kita mengaji, kita belajar, kita jumpa, kita buat perbandingan, kita tak boleh ragu dan bimbang. Sehingga bimbang kita itu bawa kepada tahap kita tidak mengamalkan Quran dan Sunnah. Sedangkan kata dia, para imam mazhab suruh kita mengamalkan Quran dan Sunnah. Sehingga Syafi'i mendapat gelaran apa? Mujaddid. Mendapat gelaran Nasiru As-Sunnah wa Qati'u Al-Bid'ah. Gelaran dia. Dia adalah penyelamat sunnah. Dia adalah pemotong, penghapus kepada bid'ah. Kerana itu ini satu sistem yang adil. Para imam suruh kita ikut Quran dan Sunnah. Sebahagian orang lain menyatakan, jika perselisihan atau perbezaan pendapat dalam agama dilarang, lalu bagaimana pendapat anda mengenai perselisihan pendapat yang terjadi di kalangan para sahabat, para imam dan ulama-ulama sesudahnya? Apakah ada perbezaan antara perselisihan yang terjadi di kalangan mereka dengan perselisihan yang terjadi di kalangan ulama mutaakhirin? Kalau orang kata pada kita, kalau awak kata berselisih itu tidak boleh, bagaimana para sahabat pun berselisih? Para imam-imam mazhab pun berselisih? Dia kata jawab, ya, ada perbezaan yang sangat besar di antara kedua perselisihan itu, iaitu antara perselisihan sahabat dan para a'immah. A'immah itu perkataan plural daripada imam. A'immah, para pemimpin kita, alim ulama kita, dengan perselisihan orang hari ini. Dia kata mutaakhir ini. Apa dia punya beza? Dia kata hal itu terlihat dalam dua hal. Pertama, sebab-sebabnya. Kedua, kesannya. Perbezaan pendapat di kalangan para sahabat terjadi kerana semata-mata darurat dan perbezaan alamiah dalam memahami sesuatu, bukan perselisihan yang disengajakan. Tak ada siapa suka berselisih dengan agama, daripada sahabat Nabi sampailah imam-imam kurun mufaddalah. Tiga yang disebut tiga kali kan, khairun nasi qarni summal lazina yalunahum summal lazina yalunahum. Sebagian ulama tarikh membaca 300 tahun kurun mufaddalah. Sahabat satu, tabi'in satu, atba'u tabi'in tiga. Jadi ulama-ulama salafus salih ni, salaful ummah yang duduk dalam generasi ni, tak ada seorang nak khilaf. Tak ada seorang nak khilaf. Mereka tak suka khilaf. Tapi kenapa terjadi? Kerana darurat. Bukan pasal mereka nak. Kerana salah satunya, Ibn Taymiyah tulis kitab Raf'ul Malam kan, dan dia senaraikan 7 sebab kenapa para ulama ni khilaf. Kenapa mereka khilaf? Salah satunya mereka khilaf kenapa? Kerana hadis tak sampai. Oh, pelik orang kata. Hadis tak sampai. Hadis tak sampai. Orang Yaman tak dapat hadis seperti mana ahli Madinah dapat. Nabi hantar Muaz bin Jabal pergi sana.
dan Nabi duduk di sini. Kadang-kadang berita sampai lambat, hadis tak sampai. Yang kedua, Ibnu Taimiyah kata kadang-kadang kerana lupa nas. Lupa nas, ya. Kita kata beg your pardon. Ya, lupa nas. Boleh ke ulama lupa nas? Awak tak boleh. Sayyidina Umar lupa nas. Kata apa Sayyidina Umar pada hari wafat Nabi dalam riwayat Bukhari? Bila Abu Bakar baca ayat wa ma Muhammadun illa rasul, baru aku teringat nas ni duk ada. Dia terlupa kerana sayang dekat Nabi. Dan bila sahabat hak tua-tua ni, mereka dah tua, di kalangan mereka tak mau cakap pasal hadis. Bila orang tanya pasal Nabi, semua sengak. Yang tua-tua ni. Kenapa? Apa-apa jawapan dia? Dia kata, ada benda aku tak ingat dan aku tak mau cakap. Ada hadis Nabi sebut, siapa berbohong pada aku dengan sengaja, tempat duduk di dalam neraka. Ya, lupa nas. Bila mai umur berubah, dia lupa. Ibnu Taimiyah kata benar ni jadi. Benar ni jadi. Itulah kata Syekh Wali Allah Dehlawi dalam buku dia. Dikatakan kepada mereka, di kalangan sahabat pun tak ada yang tak jumpa nas, ada yang tak sampai hadis, ada yang terlupa. Kata Dehlawi, dia dengar aku cakap, dia kata, yalah manusia. Maka aku pun kata, di kalangan imam mazhab pun ada demikian. Dia ambil sejadah, dia berbalin kat aku, cakap baik-baik sikit. Aku kata sahabat pun terlupa, dia kata ya. Aku sahabat imam mazhab terlupa, dia berbalin sejadah kat aku. Ini nama dia taksub. Ini tak dapat diterima. Sudut ilmu tak dapat diterima. Baik. Di samping itu ada faktor-faktor lain yang memicu perbezaan tersebut pada masa mereka. Kemudian lenyap setelah itu. Perbezaan pendapat semacam ini tak mungkin bisa dihindari secara umum. Dan para pelakunya tak dapat dikatakan melakukan perbuatan tercela kerana menyelisihi ayat-ayat di atas atau ayat lain yang semakna dengannya. Kerana mereka melakukan hal tersebut bukan dengan sengaja atau bermaksud mempertahankan perselisihan tersebut. Itu mereka. Itu mereka. Satu ulama dengan syarat, kalau dia tasahul dengan pentasahihan hadis, dia tasahul, dia longgar sikit syarat-syarat hadis. Dia tengok hadis tu dia terima. Satu lagi ulama pula, dia ketatkan syarat sahih hadis. Maka dia tak terima hadis tu. Satu ulama kata hadis ni okey. Satu ulama kata hadis ni tak okey setelah dia teliti rawi, kerana maklumat dia tentang rawi lebih daripada kawan tu. Kata Imam Syafi'i, Imam Malik ni ada lebih maklumat tentang rawi. Apa benda kami kata sahih, dia kata dhaif. Bila dia menghuraikan tentang rawi, baru kami tahu maklumat dia tentang rawi lebih daripada kami. Maka dia mendhaifkan hadis tu. Yang tak sampai maklumat rawi tu, dia ingat takat tu lah. Siqah rawi tu Imam Malik dedahkan, rawi ni tak dapat diterima, matruk. Dia tolak hadis dia. Maka benda ni terjadi. Dan dia pun jadi benda tu bukan pasal suka, kerana nak menjaga hadis Nabi. Tak boleh semua benda idhafah kat Nabi, tak boleh. Dia start dengan kosong. Tak boleh sandar kat Nabi start dengan kosong. Sehinggalah ada betul-betul sumber yang kuat, sanad dia bersambung, sanad dia tidak syaz, mata rantai dia cukup, dan matan dia tidak ada kecelaruan, barulah benda itu secara sahih disandarkan pada Nabi. Baru diterima sandaran itu. Begitu banyak. Pasal itu tidak ada rawi yang disembunyikan dan tidak ada rawi yang kita tak kenal. Hidupnya bila, matinya bila, lahirnya bila, wafatnya bila, pandangan orang tentang dia semua didedahkan. Tidak ada satu yang tadlis ke, mudallis ke, tidak ada. Disembunyikan, dialpakan ke, tidak ada. Mubaham pun dia abang. Mubaham pun dia abang. Pasal itu dunia hadis kaya dengan istilah. Kalau dia guna perkataan ini, dia nak habaq masalah dia di mana? Ini masalah mubaham, ini masalah tadlis, ini orang melakukan tadlis. Perkataan-perkataan itu menunjukkan masalah dia ada di mana. Hadis ini lin, hadis ini hadis yang lah. Kita pun tak biasa dengar. Lin. Nama orang banyaklah lin. Kita pun balik duk lin. Kita pun baru tahu ada hadis rawi dia lin. Oh, lin. Setiap istilah dipakai nak tunjuk apa masalah dia, problem dia. Maka ahlul hadis dia tengok problem tu, dia tahu. Kadang-kadang dikatakan rawi dia mungkar, kadang-kadang dikatakan matruk,
Kadang-kadang dikatakan kazab, bohong. Istilah itu berbeza-beza, bukan dengan makna yang sama. Kadang-kadang dikatakan mutarib, kadang-kadang disebut dhaif, kadang-kadang disebut gharib, untuk menyebut di mana hal dia. Dahsyat dunia hadis ni kaya. Maka ulama, para sahabat dan para a'immah, mereka tidak bermaksud untuk khilaf, tetapi terjadinya khilaf kerana faktor darurat, sebab-sebab yang tertentu. Tak berpuas hati dengan dalil, tak yakin dengan dalil, tak berpuas hati selagi tak tahu daripada mana dapat ni. Kadang-kadang satu rawi menggunakan dua lafaz, dia pun tak dapat terima. Kenapa jadi benda demikian? Rawi itu pula bila mai di umur yang tua, dia riwayat cara lain pula. Allah. Ini semua problem-problem yang ada dalam dunia hadis bila kita belajar. Adapun perselisihan yang terjadi di kalangan para taklid, pada umumnya adalah perbuatan yang tak dapat dimaafkan. Kita ni beza. Kita ni beza pandangan lain. Kita ni pasal taklid dan kita pasal taksub. Kita punya masalah lain. Kita ni bukan masalah nas. Ulama bahar dah benda-benda ni. Kita kata, saya pada pandangan saya pegang yang ni. Awak nak pegang mana, awak pegang. Dia ada sebelah pandangan. Bila ada sebelah pandangan, itu bukan makna kita boleh berpegang satu di antara sebelah. Bila ada sebelah orang, kita ada sebelah pandangan, ada sebelah orang, ambillah seorang satu. Bukan begitu. Daripada sebelah itu kita nak pegang yang mana? Kita kena tengok yang mana paling hampir dengan Nabi secara dalil. Sembahyang subuh, awak baca kunut, saya tak baca kunut. Mazhab ada 4, 2 kata kunut, 2 kata tak kunut. Syafi'i dengan Malik ada kunut, Ahmad dengan Abu Hanifah tak ada kunut. So kelebih-kelebih buat apa? Bagi pesakar seorang sikit. Dia bukan begitu. Ialah based on apa cikgu? Knowledge common. Boleh cikgu? Common knowledge, maafkan saya. Common knowledge. Apa pengetahuan kita yang biasa ni ialah satu daripada 4 mazhab ni, ikutlah yang mana pun. Kalau zaman dulu lah, saya tak tahu lah dulu kalau kita pergi sembahyang masjid Keling subuh tak ada apa. Dululah saya tak tahu. Saya Keling pun saya tak pergi sembahyang. dulu. Saya ingat dulu, cerita dulu. Lah ni saya tak tahu. Dulu masjid Keling kalau tarawih mai witir, hak nak buat 3 rakaat 1 salam pergi belakang. Hak buat 2 rakaat 1 salam, sat lagi bangkit pula buat 1, depan dia jadi 2. Dulu. Lah saya tidak tahu. So mazhab dah ada, awak ambil yang mana? Itu based on common yang kita tahu. Tapi bila kita belajar, agama tak mau kita berselisih. Kita disuruh mencari dalil antara 2 pandangan ni. Kalau dalam 4, 2 ni yang kuat pandangan ni, 2 ni yang agak established. So kita disuruh pilih yang mana paling mendekati. Yang ni pun kuat, yang ni pun kuat. Yang mana peratus kuat dia tinggi, itu disuruh kita pegang. Kenapa? Kerana arahan Tuhan suruh mendekati Muhammad. Maka kita kena kumpul maklumat yang banyak, mana yang paling hampir dengan Muhammad. Kita punya khilaf pula, khilaf kita ni macam khilaf bertarung, tahu tak? Kita pesan pula ke orang, jangan ikut pokok tu. Dia pun ni kalau ikut punggah. Subuh pun dah tak ada kunut. Dia buat lagu tu, dia war-war bagi orang jadi apa? Jadi takut, jadi itu, jadi ini. Dia tak ajak kata cari dalil. Pergi bongkang, pergi kaji. Dia tak bagi kitab, dia tak bagi perahu, dia tak bagi sampan, dia tak bagi rawai, dia tak bagi umpan, dia tak bagi mesin. Dia kata kapal tenggelam, hampir nanti karam, Titanic tenggelam. Siapa nak pergi kaji? Bila kita pergi kaji sikit belajar, dia beritahu pada kita, oh lautan begitu luas, ilmu kita cetek. Kai kalau panjang sejengkai, jangan duk pergi mengelok dalam-dalam, duk tepi. Apa punya falsafah? Dia tak benarkan orang keluar daripada pemikiran itu. Ini ikhwan, dalam dunia ilmu kita panggil apa? We call this is criminal knowledge. Boleh cikgu? Cikgu tak kata apa tu. Tak apa. Kira boleh lah. Ini jenayah ilmu.
Jenayah knowledge, kita panggil apa? Mujrim, kriminal. Tak boleh. Sampai bila orang tak tahu kebenaran? Benarkan orang. Antara tahlil arwah boleh buat dengan geng yang kata tak buat tahlil. Yang mana dalil lebih kuat? Itu bukan kuat kepada orang yang buat ke orang tak buat, kepada Nabi. Benda itu diarah kepada Nabi. Yang mana lebih jelas? Sebab Tuhan mewajibkan kita ikut Muhammad. Tapi jangan tutup ruang perbahasan itu. Please, kita kata benarkan orang belajar. Kita ada dalil. Just apa orang putih kata, just present. Boleh Ustaz Zaid? Persembahkan. Jangan takut, keluarkan buku-buku kita. Daripada kitab Jawi sampai kitab Arab, kita dah keluarkan. Baca bagi orang dengar. Tokoh ni kata lagu ni, tokoh ni kata lagu ni, tokoh ni kata lagu ni, tokoh ni kata lagu ni. Benarkan orang dengar. Dengar pula lagi satu pihak. Kenapa nak halang? Jangan kita burukkan buku orang. Kawan ni berkeluar Ibn Qayyim, berkeluar Ibn Taymiyah, dia ni berkeluar Az-Zahabi. Zahabi dengan Wahabi pun dia tak tahu yang mana. Oh, dia kata mai pula dah Wahabi. Zahabi lain, Wahabi lain mangkuk oi. Janganlah borong saya nak dewe. Please, bagi dunia dengar perbahasan. This is we call knowledge. Very ideal knowledge. Ilmu kita duduk pada dia punya center. Jangan takut. Kita semayang belakang ada geng tak baca kunut. Jangan takut. Kena takut yang tak semayang subuh. Dia ni semayang tak baca kunut. Jangan takut dengan dia. Dia manusia yang baik. Dia orang yang bagus. Kena takut. Mana dalil dia tu ambil subuh pun tak semayang. Jangan takut dengan dia. Siapa pun tak mai. Imam pun tak mai. Kawan yang subuh ni tak baca kunut, agak baca sedap sikit, tak bagi jadi imam sampai sudah. Why? Oh, dia terfikir sendiri ya. Why? Dia kata why tak why. Sekali lagi dia jadi imam, dia tak angkat kunut, mampu pasal apa mampu Lah. Dia jadi imam, dia tak angkat kunut, pasal apa pula kita mampu? Dia kata, hello, mampu. Jangan. Dah tu 63 tahun kita merdeka. Okay? Dah hari ni hari Malaysia. Hari ni hari Malaysia. Ramai tadi dengan motor, tak tentu hala, orang seronok sangat hari Malaysia, mengaji pun tak main. Hanya tak tentu hala jadi. Benarkan orang subuh, semayang subuh tak berkunut jadi imam. Benarkan. Respect knowledge orang. Respect pendirian orang. Dengar dalil orang. Tak ada apa-apa. Dia ada dalil yang kuat, kita ada dalil yang kuat. Based on keyakinan kita pada dalil, ikutlah. Jangan ubah kalau kita yakin. Pada saya yakin dengan hujah-hujah para ulama ini, dalil ini kuat. Subuh ada kunut. Dan kalau tak buat kunut dengan sengaja atau terlupa, jabar dia dengan sujud sahwi, ditampur dengan sujud sahwi. Dan tahu semua mata rantai dalil-dalil itu, pegang dengan yakin. Tetapi kebenaran nanti kita dengar. Kebenaran ni satu atau dua? Awak juga benar, saya juga benar. Cikgu pun betul, saya pun betul. Lah ni sebenarnya siapa pun tak salah. Wow. Habis yang kita berkelahi ni pasal apa? Dia semua tak salah. Dia kata siapa betul ijtihad dia 2 pahala, siapa tak betul 1 pahala. Itu mujtahid, bukan kita. Kita muqallid. Kita pengikut kepada dalil. Maka kerana itu ikhwan, dia bagi tahu pada kita perkara ini. Sekelompok mana tadi? Sebab di antara mereka ada yang sudah mengetahui adanya dalil daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mendukung mazhab lain yang bukan mazhabnya. Ia meninggalkan dalil itu bukan kerana apa-apa, melainkan kerana dalil tersebut bertentangan dengan mazhab yang dianutinya. Itu saja problem dia. Apa? Dia korbankan, dia sacrifice. Betul cikgu? Dia sacrifice. Dia korbankan dalil. Ini tidak betul. Sudahlah, korbani itu ada, cukuplah.
Jangan kita korban dalil. Korban dalil. Kita ni dengan banyak benda dalam kepala kita, cikgu, keluar mazhab satu, masuk mazhab satu, nombor mazhab pun kita tak ingat. Kita ni orang nombor berapa? Abli nombor berapa? Dalam senarai ikut mazhab Syafi'i ni, Abli nombor berapa dalam mazhab Syafi'i? Tak ada, nombor pun tak hafal. Ingat ikut mazhab lagi. Nombor pun tak hafal. At least saya hafal lah juga. Kita tak ikut, tak tahu. Bila ada pandangan yang tak sama dengan mazhab kita, walaupun clear kita dengar dalil dia Bukhari, Muslim yang bagi pandangan tokoh-tokoh besar-besar, kita tak apa. Lagu saya ikut lagu ni. Hampa nak kata dhaif ke, palsu ke, apa punya pasal, yang penting Tuhan akan nilai saya. Alamak, sampai ke situ dia pergi. Dia korban dalil. Dan ini kesalahan, ikhwan. Ini satu kesalahan. Kenapa, ikhwan? Dia meninggalkan dalil bukan kerana apa-apa, kerana dalil itu bertentangan dengan mazhab dia ikut. Seakan-akan mazhab itu baginya adalah prinsip atau agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan mazhab lain adalah agama lain yang sudah dihapuskan, tak berlaku lagi. Dia nampak apa tu? Kalau saya bermazhab Syafi'i, tiba-tiba pergi ikut pandangan yang ada dalam mazhab Abu Hanifah walaupun sahih, rasa macam berpindah agama. Pasal itu orang sanggup kata kan, kalau awak Syafi'i kena ikut A sampai Z. Kalau awak Hanafi, A sampai Z. Jangan duk sana, duk pergi sini, duk habis ibadat kita punah kerana. Itu yang dia menghempuk atas kepala kita. Mana kita tak kia? Tahu kia? Awal lama dah duduk Penang? Dah 3 bulan nanti hanyut. 3 bulan nanti hanyut. Kan? Kia. Zaid, target 3 bulan Zaid. Kita settle. Macam mana orang tak kia? Kia ni orang tak jadi takut, tak jadi gabra, tak jadi kecut perut. Dengar orang biasa dengar ibadat tak sah, oi, picit kepala walaupun tak sakit. Allahu Akbar. Macam tu kejut kita. Tak. Bila kita belajar, tak ada pun macam tu. Tak ada pun. Daripada muka surat 1 sampai muka surat 81 kita belajar. Buku ni kita tinggal dah setahun dah. Malam ni baca nak bagi khatam aja. Hak 80 muka surat tu ingat tak ingat pun tak tahu. Setahun tinggal, setahun. Bulan 9 tahun sudah. Bulan 9 tahun ni baca balik. Bukan salah ustaz corona. Ustaz tak salah. Corona ni masalah corona. Tu dia kita. Ambil gambar-gambar hantu bulang kepala. Kalau orang bermazhab Syafi'i pergi ikut Imam Malik, dibagi gambar hantu, ibadat hang tak sah, hang dah buat jenayah, hang silap, yang ni tak ada, ini ajaran baru, ini dia bagi takut. Dia bagi takut. Ini tak benar, ikhwan. Ini tidak benar. Sekelompok lain memiliki pendapat sebaliknya. Mereka memandang bahawa semua mazhab dengan segala macam perbezaan yang begitu banyak tidak ubah syariat yang bermacam-macam. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh sebahagian ulama mutaakhirin. Tidak ada salahnya seorang Muslim mengambil pendapat mana sahaja yang disukainya dan meninggalkan mana sahaja yang disukainya, sebab semuanya adalah syariat. Mereka tetap melestarikan perselisihan pendapat yang terjadi di antara mazhab-mazhab itu berdasarkan hadis batil. Perbezaan pendapat yang terjadi di kalangan umatku adalah rahmat dari Allah. Sering kali hadis ini kita dengar sebagai dalil mereka. Lagi satu punya pandangan pula, dia beritahu apa? Dia beritahu semua ni kita anggap syariat. Pakailah yang mana pun, tak ada salah apa, pakai, ambil lah. Nak subuh kunut pun boleh, tak mau pun boleh. Nak usali pun boleh, tak mau usali pun boleh. Mayat nak baca talqin pun boleh, tak baca talqin pun boleh. Sembahyang gedik jari pun boleh, tak ada gedik macam ni pun boleh. Nak tukar gedik macam ni pun boleh. It's up to you. Terpulang dengan janji hang mau sembahyang sudah. Dia kata semua tu dipanggil syariat. Jadi tuan-tuan kitab ni dia bawa masalah ni ke kita, sat lagi dia akan bagi pandangan Imam Malik kat kita. Sangat menarik. Imam Malik guru pada Imam Syafi'i. Imam Darul Hijrah. Dahsyat punya orang, tokoh besar.
kelahiran Madinah, tak pernah tinggal bumi Madinah, sayang dekat Nabi ni, tak tahu nak cerita. Ada riwayat sahih, ada riwayat tak sahih pasal Imam Malik ni. Riwayat yang tak sahih kata apa dia? Imam Malik berjalan dalam Madinah tak pakai kasut. Pasal apa? Pasal dia takut di bawah tanah Madinah tu ada kubur Nabi. Tak berjalan dengan kasut. Itu riwayat tak sahih. Imam Malik tak pernah naik kuda, yang kuda tu ada ladam besi bawah, pasal duk injak. Jadi bila dia naik kuda, dia buang ladam. Kuda buang ladam, kuda boleh jalan ke? Pasal tu tak sahih riwayat ni. Boyan dengar pun garu kepala, ni kuda mana ni? Kan Boyan duk jaga kuda. Tengok cerita duk man. Tu pun orang dengar, orang angguk, ya dahsyat Imam Malik, dahsyat. Cerita-cerita tak sahih ni banyak. Lagi satu cerita tak sahih, Imam Malik tak pernah keluar daripada Masjid Madinah. Tak pernah keluar. Daripada hari dia jadi imam mujtahid, dia duduk dalam masjid, tak pernah keluar. Bila dia keluar, bila dia mati, jasad dia berkeluar. Ini semua riwayat-riwayat yang tidak sahih. Itu tak dapat kita terima. Yang benarnya Imam Malik, Imam Darul Hijrah. Sayang dekat Nabi. Baik. Sebahagian lagi mengemukakan alasan dan mengarahkannya dengan berkomentar mereka, perselisihan pendapat adalah rahmat. Tidak lain kerana di dalamnya terdapat kelonggaran atas umat ini. Padahal alasan ini bertentangan dengan ayat-ayat tersebut di atas yang sedemikian jelas dan bertentangan dengan penyataan para imam mazhab yang telah disinggung sebelumnya. Sebahagian imam tersebut dengan tegas menolak hal ini. Abul Qasim berkata, aku pernah mendengar Malik dan Al-Lais berkata tentang perselisihan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak seperti yang dikatakan oleh orang-orang bahawa perselisihan itu ada kelonggaran. Bukan demikian. Perbezaan pendapat tidaklah memberi kelonggaran untuk mengikut semuanya. Tetapi pendapat yang berbeza itu adalah yang salah, ada yang salah dan ada yang benar. Imam Malik dan Lais bin Sa'ad, tokoh besar, sangat dahsyat. Bila orang tanya tentang perbezaan pendapat sejak daripada zaman sahabat sampai zaman mereka kata tak. Bila ulama khilaf, bukan semua khilaf kita ikut. Tak semua kita ikut. Kenapa? Kerana kata mereka, pandangan ini akan kekal dengan dua keadaan. Ada yang tidak diikut, ada yang diikut. Yang tidak diikut yang mana? Ya. WPY. Ya Robert. Coba. Semua main dengan motor lah ni. Orang makan lah. Baik, ikhwan. Kata seorang yang bernama Ashhab, dia kata, Imam Malik pernah ditanya mengenai seseorang yang berpegang pada hadis yang dituturkan oleh orang yang bisa dipercaya daripada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah menurut pendapat anda dia mendapat kelonggaran daripada hal itu? Imam Malik menjawab, tidak demi Allah. Sehingga dia mengambil yang benar. Kebenaran itu hanya satu. Dua pendapat yang berbeza, tidak mungkin keduanya benar sama sekali. Kebenaran itu hanya satu. Tengok Imam Malik. Untuk satu masalah ada dua pendapat. Imam Malik kata dia tak akan jadi dua-dua betul. Dia akan ada yang lebih menghampiri kebenaran. Follow yang tu. Kalau orang kata dua-dua betul, dia silap. Dia silap dari segi apa, ikhwan? Mengenal kebenaran. Mal haqqu, apa dia kebenaran? Mal haqqu illa wahid. Kebenaran satu. Kebenaran ini wasawabu illa al-haq. Wasawab, kebenaran itu melainkan dia adalah satu. Dan kebenaran itu dia kata al-haqqu wahid la
ia ta'addad. Kebenaran itu satu, dia tidak berbilang-bilang. 3, 4 berbilang-bilang. Bukan kata 3, 4, 2 pun dia tak jadi, dia satu. Kebenaran tu satu. Apa satu dalam kita duk belajar ni, mendengar nas tu penting. Mendengar nas tu penting. Apa pandangan ustaz dalam bab ni? Saya berpandangan benda ni makruh je. Kita biasa dengar ustaz cakap lagu tu, kita okeylah, ustaz kata makruh kan, makruh lah. Dia lebih tahu daripada kita. Kita jarang tanya ustaz, hadis yang kata makruh yang mana? Selagi kita nanti kena. Bukan pasal apa, pasal dia pun tak hafal. Dia tak hafal hadis tu. Dia pun pergi baca buku tu kata makruh. Dia bukan pergi baca Bulughul Maram ke yang penuh dengan nas. Dia bukan pergi baca Nailul Autar penuh dengan nas. Dia pergi baca buku yang buku tu kata mazhab ni makruh, mazhab ni tak makruh. Dia cuma apa yang tu. Bila kita tanya dalil, punggah. Dia tak boleh jawab. Kita susah mengajar orang cerdik lah ni. Dah ni banyak orang cerdik. Masalah cerdik pula tak kena tempat. Cerdik pada tok guru masalah. Mengajar orang dulu senang. Kita ajak apa pun, dia apa duduk dengar je, tak tanya sampai mati. Oh, dia mau macam tu. Sampai mati tak tanya. Dia mau macam tu. Tanya sikit jadi masalah. Tanya sikit jadi masalah. Al-Muzanni, murid Imam Syafi'i, berkata, para sahabat Nabi berbeza pendapat. Kita dengar pandangan tokoh-tokoh besar-besar cerita bab ni. Para sahabat Nabi berbeza pendapat, dan ternyata yang satu mengkoreksi yang lain, dan yang satu meneliti pendapatnya lain serta memberikan komentarnya. Jika semua pendapat sahabat itu benar, tentunya mereka tidak saling mengkoreksi dan meneliti mana yang salah dan mana yang benar. Itu dah. Macam tu dah. Kena dengar. Bagaimana sumber dia, macam mana cerita dia. Kadang-kadang sumber dia satu, penceritaan dia jadi tak sama. Kenapa? Kerana dia melibatkan geografi negeri. Cara penceritaan dia. So kita kena teliti lagi. Pasal tu kematangan ilmu tu penting. Kita ada ilmu tapi kita matang. Matang menilai. Kena bagi beza nas dengan huraian para ulama, beza. Nas dia ada dalam Bukhari, Muslim. Lepas tu huraian ulama macam mana? Huraian itu lain. Huraian itulah kita akan tengok berbeza-beza. Maka mana-mana huraian paling mendekati literal hadis, huraian itu biasanya tepat. Dia menghampiri literal hadis secara lughah, secara asbabul wurud, biasanya itulah yang jelas. Macam kita baca Sahih Bukhari kan. Sahih Bukhari dia berapa ulama bagi syarah dia? Ada Fathul Bari, ada Umdatul Qari, ada syarah Sahih Bukhari nama Asin. Duk kira duk dah 3, 4, 5 dah. Tapi Fathul Bari nak aja. Kenapa? Ketika Ibnu Hajar dia memberi syarahan kepada Sahih Bukhari, dia masuk dalam iklim pemikiran Bukhari. Huraian dia paling mendekati Bukhari. Hak lain banyak dah. Hak lain semua tak ditolak syarah kepada Sahih Bukhari. Tapi ketika Ibnu Hajar dia syarah tu lain macam. Dia mengambil masa yang lama. Satu-satu hadis dia nak terjemah tu lama, dia nak siap hampir 25 tahun. Lama dia ambil nak syarah, nak faham, nak reti, nak tahu maksud Bukhari ni, kenapa dia buka bab wahyu. Sampai bila dia syarah, orang nampak seperti Bukhari yang bagi syarahan. Biasanya syarahan lagu ni dia mendekati kepada maksud tuan-tuan itu, dia akan up. Tapi kalau syarahan lain, dia beritahu hadis Bukhari begini, lepas tu dia tambah pada pandangan saya, qultu banyak, qultu saya katakan. Biasanya macam ni dia tak akan naik. Dia tetap akan jadi salah satu yang mensyarahkan hadis Bukhari, tapi dia tak akan naik. Banyak syarah kepada Bulughul Maram, tapi San'ani naik. Agama pun demikian. Syarah ada Ibnu Katsir, ada yang tu, ada yang ni. Kita boleh tengok setiap syarahan yang mereka bagi, yang mana syarahan yang membawa kita pada ayat tu, dia tak ada simpang siur yang banyak. Biasanya tafsiran itu akan naik.
Itu yang paling mendekati. Memanglah Nabi tak buat, tapi tak salah kita buat. Jauhnya pergi. Memberi endorsement Nabi tak buat, lepas tu buat satu tafsiran baru, tak salah kita buat. Lepas tu tak ada apa? Tak ada huraian dah. Bukan semua benda Nabi buat kita boleh buat, dan bukan semua benda Nabi tak buat kita tak boleh buat. Ayuh, karwaleh. Macam mana nak faham? Tanpa ada contoh. Contoh sangat klasik. Kalau semua benda Nabi tak buat, kita tak boleh buat. Kalau semua benda Nabi buat, semua benda Nabi tak buat, kita pun tak boleh buat. Kacau dia kata kacau. Dia bagi contoh roti canai. Dia bagi contoh hak baru ni, roti canai sarang burung. Roti canai sarang burung, mana dia dapat otak tu? Dia bagi tu, tuan-tuan, zaman Nabi ada roti canai. Kita pun lagu, oh ya, jadi burung kakak tua, terkukuk. Ya, kuku. Ya juga, betul juga dia kata. Kalau zaman Nabi, semua Nabi tak buat, kita tak boleh buat. Nak main kuliah lagu, entah dia banyak pelik, sikit banyak pelik. Pergi cari satu pelik kereta Abu Bakar. Kau Abu Bakar tempek kat dia unta, www apa pelik. Kalau anak ikut semua lagu tuan, tak boleh buat apa. Itu bukan contoh. Itu bukan contoh. Bukan contoh pun. Sahabat pembesar masjid tak ada fikir apa-apa pembesar je lah. Sahabat buat membar yang baru, tak ada fikir apa-apa buat. Dia pun lebih tahu nas. Tak ada dia pun nak buat ramai ni. Macam mana kita dengan Nabi, tak ada dia buat ramai. Dia pun tahu apa yang mesti dia ikut Nabi. Kita bagi contoh keliru pada orang. Kata dia, Umar bin Al-Khattab pernah marah kepada Ubay bin Ka'ab dan Ibnu Mas'ud kerana berbeza pendapat. Kerana perbezaan pendapat mereka mengenai hukum orang yang salat mengenakan satu pakaian. Ubay berkata, salat dengan mengenakan satu pakaian sahaja sudah baik dan bagus. Ibnu Mas'ud menanggapi, satu pakaian masih kurang. Umar pun keluar dengan marah seraya berkata, dua orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berselisih pendapat tentang perkara yang dilihatnya dan dicontohnya daripada Nabi. Di sini yang benar adalah pendapat Ubay bin Ka'ab, tetapi Ibnu Mas'ud juga tidak keliru. Tetapi jika aku masih mendengar seseorang berselisih mengenai masalah ini setelah hari ini, aku pasti akan ambil tindakan tegas terhadapnya. Bila datang hujah, tak mau ikut hujah yang benar, Sayyidina Umar naik lagi. Lagi sekali yang tak ikut yang benar mendapat aku. Tu siapa kena tegur? Abdullah bin Mas'ud. Dia tak ada kata dia tu berdosa ke dia tu apa, tak. Keliru sikit tak apa. Biasa, benda tu benda biasa. Tapi jangan sampai meninggalkan dalil. Yang ni ikhwan, pelajaran yang kita duk bincang ni, satu pelajaran yang sangat-sangat meninggalkan kita. Kita punya pelajaran ni tak masuk. Tak ada bab ni. Kita buka-buka kitab, bab apa nak baca, bab solat, terus masuk solat, based on satu pandangan. Punya laju dah kita duk speed. Tiba-tiba kita dengar macam ni, kita rasa macam nak demam, tak demam pun ada. Rasa macam positif corona pun ada. Rasa alamak, COVID pula ke aku ni. Tambah duk dengar mamak ni pula sampai. Allah. Punya baru ikhwan, baru, sangat-sangat baru. Imam Al-Muzani juga kata, ditanyakan kepada orang yang membolehkan perbezaan pendapat dan beranggapan, jika dua orang ulama melakukan ijtihad dalam satu keadaan, lalu yang satu menyatakan haram, yang lain menyatakan halal, bahawa masing-masing dari keduanya benar dalam ijtihad, apakah anda berpendapat demikian berdasarkan nas agama? Dia tanya. Ada satu masalah, satu ulama kata halal, satu ulama kata haram. Orang tanya kat dia, macam mana nak buat? Apakah pandangan itu berdasarkan nas agama ataupun kias? Dia kata tengok. Jika dia menyatakan berdasarkan nas, maka dapat ditanya lebih lanjut, bagaimana mungkin hal semacam itu dikatakan berdasarkan nas, padahal Al-Quran menentang adanya perselisihan pendapat? Mana boleh satu benda, dia ni kata halal, dia ni kata haram? Mana boleh? Dia mesti ada satu yang lebih jelas.
Ikutlah, kalau awak ikut pandangan tu haram, awak ikut pandangan ni halal. Betul-betul halal ke haram? Tak, dia bukan betul-betul. Dia ikutlah mana nak ikut. Dia tak boleh keluar. Dia tak boleh keluar. Dia tak nampak jalan. Biasa masuk rumah hantu. Dulu punya pesta. Bukan lap, dulu punya pesta. Dulu punya pesta. Sebelum pergi Sungai Dibung kat mana? Ha? Mana? Dia pun tak tahu tengok. Allah. Pesta dulu bukan situ. Masuk rumah hantu. Memang ada hantu betul. Memang ada hantu betul. Zaman saya dulu, tahun 80-an. Hantu betul. Kita masuk hantu betul dengan bau bekas berasap, bau kemian. Masa tu hantu muka tak comel, bukan macam hantu lah comel-comel. Hantu dulu memang tak comel betul. Kita masuk rumah hantu dulu, tak boleh keluar. Kawannya duk pegang toslet pun, dia pun muka macam hantu. Dia pegang toslet, tak lagi toslet dia hilang, anak keluar ke mana? Menjerit, wit aja. Kita mengaji peka, macam masuk rumah hantu, tak boleh keluar. Last sekali dia tanya, hang mazhab mana? Habaq mazhab sekian. Okey, hang pegang lagu tu. Tuan mazhab mana? Mazhab sekian. Tuan pegang lagu ni. Hello, dia tak bagi selesai masalah. Kata Imam Muzani, kalau benda tu dikatakan haram di atas nas, balik pada nas lah. Kenapa nak ada dua pandangan? Kalau ada dua pandangan, mesti satu pandangan tak kuat. Maka jangan follow yang tak kuat, ambil yang kuat. Kerana itu arahan daripada Quran, isyarat daripada Quran. Dia kata, jika dia menjawab ini masalah berdasarkan kias, maka dapat ditanya lebih lanjut kepadanya, bagaimana mungkin padahal nas menentang perselisihan sementara anda membolehkan adanya perselisihan pendapat berdasarkan kias. Sikap semacam ini jelas tak dapat diterima oleh orang yang berakal, apalagi oleh seorang ulama. Tak boleh. Pasal itu satu benda kita faham, ikhwan, para ulama tak suka khilaf. Kenapa dia berkhilaf juga? Kerana mereka mencari dalil. Satu orang tak puas hati dengan dalil tu, dia rasa tak kuat, dia akan cari dalil yang lebih kuat. Kadang-kadang sampai tak jumpa dalil sampai wafat. Seperti Hasan Syaibani kata ke Abu Hanifah. Seperti Imam Syafi'i bagi pandangan kepada ulama-ulama lain. Seperti Nawawi bagi pandangan dekat Syafi'i dalam masalah samak babi. Perlukah samak babi? Babi, tersentuh babi ke, kulit dia ke, kencing dia ke, darah dia ke, daging dia ke. Tadi macam Haji tunjukkan gambar sikit menyelok dia bangkang babi tu, orang kita duduk tepi tu duduk buat tangan lagu tu. Kita mengaji pekah ni, pekah kita kan pekah banyak, kita fikir panjang, pekah kita ni jauh. Minyak babi kena baju, kena tudung, ni hukum apa? Mula kita, lepas tu tudung baju ni nak pergi basuh dobi mana? Ni kalau bubuh ni dalam satu mesin, ayak tu jadi ayak apa? Alamak. Tu, lepas tu ayak tu keluar dalam bilik tandas kita dengan ayak sabun. Tu lantai tandas kita tu jadi lagu mana? Lepas tu dia masuk dalam paip-paip tu, dia keluar balik ke depan rumah kita. Dia kena pula rumput-rumput rumah kita. Rumput-rumput tu jadi apa? Lepas tu MPP pula mai duk pergi tolak parit pagi-pagi. Dia punya penyapu sudah kena ayak sabun. Penyapu tu hukum apa? Aduh. Kita masuk tu meredap. Jangan main dengan kita. Kita ni bukan kata babi. Washing machine bagi kita bincang. Bersih ke tak bersih. Lempak dia, bubur sabun, tekan ke dia, basuh sendiri. Dia pun habaq 45 minit, hamil balik. Balok punya orang, dia habaq. Dia pun berkocok-kocok, perum sampai dia perah lah balik. Dia perah, kita agak pergi gantung. Kita angkat-angkat tu pun bau sabun, picak pula. Alamak, mutaghayyir ke, musta'mal ke, ni apa ni? Nak kena bilah balik ke? Bilah pula balik, perah-perah sabun masih duk ada lagi.
Apa hukum pula pakai solat? Naya. Kita naya. Nawawi ikut Syafi'i bagi pandangan tidak ada dalil suruh samak babi, dalil semua suruh samak anjing saja. Tapi jangan habaq kat orang kita, jangan habaq kat orang kita. Orang kita tiba kita mamak tu memang babi betul ya, ambil mengaji kata dengan ustaz tu dia beritahu babi. Cari bahasa apa ikut ke dia sikit hari dia kata babi boleh mentera darah. Dia sangat kesian kat keluarga babi ni, sentimen dia tu dia sangat racist, kesian. Itu pandangan Nawawi walaupun dia mazhab Syafi'i, dia kata tak ada dalil. Jadi bila terkena babi basuh macam mana, macam kita pegang minyak, pegang apa basuh, tak ada apa-apa, dia tak ada hukum. Cuma babi ni haram kita makan je lah, tak ada apa-apa. Anjing ya jelas ada dalil dia, ayat mutlak dengan ayat tanah. Ayat mutlak berapa? 6. Ayat tanah berapa? 1. Basuh. Ada dalil. Itu pun ulama bincang lagi. Yang kata kena anjing ni tak mana ayat liang saja ke ataupun keseluruhan badan dia. Bulu dia kena, kencing dia kena, apa? Itu bincang lagi. Kita tak boleh kita dengar babi rasa dah ni ulu hati. Biasa kena pedih ulu hati. Oh, betul? Khayak tu. Oh. Orang kita kan naik motor, lori babi lintas. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Maki kat Cina tu. Berhenti motor sebelah. Tutup hidung, tak mau tengok. Khayak tu. Punya nak bagi hilang babi, ambil rokok cucuk. Kalau babi tu tengok belakang, babi tu tengok perangai, babi tu kata aku rokok pun tak hisap. Tengok. Nasib baik babi tu tak kali. Marah orang kat saya sikit, jangan. Itu apa dia ikhwan? Itu dia nak bagi tahu. Bila kita dengar satu pandangan, dengar pandangannya lain. Dah dengar dua pandangan, saring. Apa dia? Tahqiq melalui penelitian. Penelitian tu bukan kita buat, para ulama yang buat dalam buku mereka. Pasal itu di samping kita baca buku-buku biasa, saya bagi tahu mungkin ada manfaat. Di samping kita baca buku-buku kuning, Muniyatul Musalli, Sabilal Muhtadin, Hidayatus Subyan, ini nama kitab-kitab kuning. Baca juga Bulughul Maram. Baca juga syarah dia, Subulus Salam. Baca juga Nailul Autar, Syaukani. Baca. Pasal apa? Buku-buku ni dia bagi pandangan yang berbeza. Bukan di atas satu, kita kata satu scholar, Islamic scholar. Banyak. Kadang-kadang nama dia sebut kita tak pernah dengar, dan cara berdalil pun kita tak pernah dengar. Tak apa, kita nak ajar Hidayatus Subyan, kita ajar. Tapi orang yang ajak Hidayatus Subyan, orang yang ajak Muniyatul Musalli, dia kena ada maklumat lain. Baca majmuk. Baca majmuk. Majmuk bukan kata satu mazhab, banyak mazhab duk ada, 4 mazhab confirm duk ada. Di atas analisa Imam Nawawi. Syarah kepada Abu Ishaq Syirazi. Bagi pandangan. Baca lagu ni. Baca syarah kepada Muwatta'. Baca apa kata Zarqani. Tengok perbahasan mereka. Tengok Ibn Qayyim kata apa dalam Zadul Ma'ad. Rugi kita tak baca kitab ni semua. Pasal kitab ni khazanah ilmu. Sayang kita analisa hadis. Kita kadang ada dalam kitab jawi-jawi kita ni hadis. Kita tak pergi ronjok ke tempat-tempat dia. Tetapi tengok di tempat mana kitab ni ada hadis. Hadis ni betul-betul asal di mana sumber dia. Sayang lah. Kita duk pegang satu buku tu, kita pusing semua tempat. Sayang lah. Tengok sikit mazhab lain. Fiqh 4 mazhab ada. Tengok sikit pandangan Imam Malik apa. Pandangan dalam 4 mazhab lagi apa. Pada saya paling simple majmuk. Boleh tahu semua mazhab.
Satu je 22 jilid punya dia ada. Sebelum kita pergi mengajar apa kita, kalau pekah buka majmuk saja. Bab apa kita nak baca? Bab jamak, bab kasar. Baca. Kalau majmuk rasa mahal nak beli, beli ni Sahih Fiqh Sunnah 4 mazhab dia ada. 4 mazhab dan dia bagi tasahih pula. Hadis ni siapa kata sahih, bagi. Kalau 5 jilid punya duk ada ni rasa apa? Berat sikit. Beli Syed Sabit lagi. Itu pelan-pelan duk kecil dah. Beli Syed Sabit. Syed Sabitnya Arab satu je. Yang ni Arab duk ada 5. Yang Melayu pun 5. Simple. Kita sebagai nak mengajak ke orang, at least kita tengok. At least kita tengok. Syed Sabit kata apa? Dalam mazhab ulama tentang masalah jamak kasar ni, jarak jamak kasar. Di kalangan sahabat ada 11 pandangan. Di kalangan fuqaha ada 21 pandangan. At least kita tahu. Kita tak buat terkejut. Tak buat terkejut. 100 km itu satu daripada 21 pandangan. Bukan satu-satu pandangan. Hak korang lagi pun ada. Nak korang lagi. Nak korang lagi pun ada. Nak korang lagi. Dia kata motor ni nak bagi tak bunyi pun boleh. Duduk dia ada. Boleh. Boleh buat. Dan at least kita sebagai tenaga pengajar kita nak mengaji Aqidatul Najin, nak pergi keluar mengajar orang Aqidatul Najin, Bakuratul Amani, baca Ustaz. Baca apa? Baca syarah kepada Aqidah Tahawiyah. Tokoh besar dalam mazhab Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Tahawi. Baca. Dia punya syarah tu bukan satu ulama bagi syarahan. Banyak ulama ada. Baca. Pasal apa kita nak pergi cerita akidah ke orang? Kita kena ada maklumat pasal akidah. Baca akidah Nasafiyah sama. Baca akidah Wasatiyah sama. Baca. Jangan reject. Kita reject kita rugi ya. Baca Syarh Sunnah. Syarh Sunnah Imam Barbahari asing. Syarh Sunnah oleh Al-Muzani asing. Baca. Ambil maklumat. Pasal kita nak mengajar ke orang. Nanti orang bagi soalan pada kita. Dan kita ada dunia yang fitnah dengan bercambahnya ilmu, maklumat di ujung jari. Anak-anak murid kita dia baca apa yang kita tak baca. Dia ada banyak laman web daripada baca kita tak baca. Dia bagi satu soalan pada kita, kita terkejut. Tapi kalau kita dah baca dah kitab-kitab ni semua, kita tak terkejut. At least kita boleh tahu perbahasan tu ada dalam kitab mana. Tapi kalau semua tu kita tak baca, kita harap dengan sekeping buku tu saja kita boleh tahu banyak benda, tak boleh happy ya. Pasal tu kita belajar, kita simpan maklumat, kita kena ada masa, kita kena munakashah. Kita sendiri pegang cangkul, turun ke kebun, pukul tanah. Gembok tanah tu bagi keluar. Buka semua kitab. Kita ustaz-ustaz, kita boleh bayar kereta bulan-bulan bayar 1,000, 2,000, takkan beli kitab tak boleh ke? Kita syarah ke orang kita pandai, takkan nak baca kitab kita tak boleh ke? Syekhul Islam ada belah-belah jilid Majmu'ul Fatawa. Baca. Baca takkan salah. Baca takkan salah. Baca nak tahu apa pandangan dia. Tahawi kata apa, Wasatiyah kata apa, dan baca syarah-syarah dia pun tokoh besar-besar buat. Tahun 300 Hijrah dah ada buku ni dah. Baca. Al-Ibanah, baca. Maqalatul Islamin, baca. Aqidah Asy'ariyah baca, Aqidah Mansur baca, supaya kita ada maklumat. Lepas tu baru baca kesimpulan daripada akidah tu apa dia. Baru kita boleh interaksi dengan orang. Tapi kalau kita tak baca benda ni semua, depa kata Tuhan ada di arah, macam mana pandangan ustaz? Depa ni ke? Depa ni bukan kata atas arah, depa boleh abad Tuhan ada atas roket. Ada pergi jawab lagu tu. Ada pergi jawab macam tu. Tak nampak kata kita membaca, kita smart. Nampak phone kita smart, kita tak apa smart. Sayanglah ikhwan. Ni dia duk bagi tahu kat kita ni. Ni kita duk baca benda ni semua ikhwan, tokoh-tokoh kita sebut. Jika satu orang menyatakan, kutipan yang anda sebutkan dari Imam Malik menyatakan bahawa kebenaran itu hanya satu, tidak berbilang, bertentangan dengan apa yang tercantum dalam buku Madkhal Al-Fiqh karangan Ustaz Az-Zarqa, Abu Ja'far Mansur
Khalifah Harun Ar-Rasyid sebagai penerusnya ingin sekali menjadikan mazhab Imam Malik dan kitab Muwatta sebagai hukum keadilan di Daulah Abbasiyah. Tapi Imam Malik menolak keinginan kedua khalifah tersebut seraya menyatakan para sahabat Nabi SAW memiliki pendapat yang berbeza dalam masalah furu' dan mereka telah berbagai-bagai di negeri serta semuanya benar. Khalifah Abbasiyah Abu Ja'far Mansur, Khalifah Harun Ar-Rasyid meneruskan. Dia panggil Imam Malik. Dia kata, Imam Malik, kita nak ambil kitab tuan menjadi sumber hukum dalam Daulah Abbasiyah. Imam Malik kata, jangan, hang tak boleh ambil kitab aku satu. Sebab apa? Sebab dunia ilmu menunjukkan para sahabat pun berbeza pandangan. Macam mana hang nak satukan orang dengan buku aku ni? Para sahabat berbagai-bagai pandangan dan mereka ada di penjuru dunia. Dan semua benar di atas pandangan mereka. Maka tak benarlah kalau hang nak ambil buku aku ni saja buat panduan. Kawan ni sudah kata, tengok Imam Malik kata semua pandangan benar. Tadi hang kata Imam Malik kata kebenaran tu satu. Lah dia kata semua pandangan itu benar. Penulis jawab, kisah Imam Malik itu memang sangat terkenal, namun penyataannya pada bahagian terakhir dan semuanya benar. Sejauh sumber yang penulis ketahui adalah ucapan yang tidak diketahui dari mana asal usulnya. Hanya ada satu riwayat sebagaimana tercantum dalam riwayat Abu Nuaim dalam Hilyatul Awliya. Dalam sanad riwayat ini terdapat seorang yang bernama Miqdam bin Daud. Lalu termasuk salah seorang perawi disebut Imam Zahabi dalam Ad-Du'afa. Selain itu, kalimah dalam riwayat tersebut berbunyi, semua pendapat itu menurut masing-masing adalah benar. Bukan Imam Malik kata semua itu benar. Dia kata masing-masing merasakan benar belaka. Tapi bila cerita tu mai, sikit saja dia ubah. Ini juga masalah yang kita bila nak pergi mengajak ke orang, kalau tak selidik cerita tu betul-betul, habis. Kita tak pergi selidik betul-betul cerita tu. Kita Imam Malik pun kata semua pandangan betul. Dia kata hampir cari dalam kitab Abu Nuaim Al-Asfihani, Hilyah Awliya. Hang tengok di situ tag yang betul. Imam Malik kata masing-masing meyakini pandangan mereka benar. Itu kita tak boleh buat apa. Memang manusia ikut apa yang dia yakin. Tapi untuk sampai kepada yakin tu, dia kena dengar semua hujah. Dia kena dengar semua perbandingan. Tak boleh tak dengar, tak boleh tutup telinga. Tak mau. I don't like it. Tak boleh. Kena dengar. Baru boleh buat right decision. Kita nak menghadap Tuhan kan? Apa kita nak bawa menghadap Tuhan? Kata dia, perkataan Imam Malik menunjukkan bahawa ada sisipan kalimah yang tidak tercantum dalam Al-Madkhal. Kerana bagaimana mungkin ucapan itu muncul darinya, padahal riwayat ini bertentangan dengan riwayat yang lebih terpercaya daripada Imam Malik. Bahawa kebenaran itu hanya satu, tidak bermacam-macam. Demikianlah pendapat yang diikuti oleh semua sahabat tabi'in, imam mazhab yang 4 dan para mujtahid lainnya. Imam Malik satu tempat cakap macam lain, satu tempat cakap macam lain, tapi bukan lain pun. Kalau kita pergi cari, hanya masalah teknikal silap orang buat. Inilah yang duk jadi macam-macam. Depan lungguk daripada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata, Imam Abu Hanifah kata, Imam Malik kata. Antum percaya? Depa kata di Baghdad tu, depa kata Nabi, kalaulah Imam Abu Hanifah hidup zaman Nabi, Jibril kalau turun wahyu, Nabi akan tanya Imam Malik, apa hang ingat tentang wahyu ni? Lagu tu punya cerita biltak kat Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Hak kawan hak dengar ni pula jenis hang bagi apa? Ya. Oh, dengar. Allah, Masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah, Masya Allah. Lagu tu punya jenis. Dahsyat Abu Hanifah sampai Nabi tanya kat dia, ni tak main langsung yang Tuhan duk bagi ni, tak
Allahu Akbar. Banyak cerita main lagu tu. Ni ada satu wali kita meninggal pergi tanam. Saya abang baru ni beli. Nak abang kata macam tu audien punya banyak, seorang tak boleh fikir. Tanam wali. Lama dah mayat dia 2, 3, 4 tahun. Siapa akan pula mati? Dia ni hak mati ni bodoh dia jebon lah. Mayang dah apa dah mengkang lah. Pergi tanam sebelah Tok Wali ni. Jadi, apa jadi? Malaikat muka nakir mai duk haria kawan ni. Haria. Jadi Tok Wali duduk sebelah. Kita duduk rumah sebelah, jiran buka radio. Nak kena pisang juga. Yang tak larat aku, nak tidur mata aku. Aduh berubah apa ni? Tok Wali ni keluar pada kubur dia, masuk kubur kawan ni. Dia pisang kat muka nangkir. Hang duk balun dia pasal apa? Hang tak nampak aku duduk sebelah. Memanglah dia berdosa, tapi hang duk balun dia, aku tak boleh zikir, aku tak boleh ibadat. Allah kata, no, from now jangan duk punish dia. Malaikat muka pun nangkir. Okay, sorry, belah. Malaikat belah. See, you can see. Ni, ramai dengar ni, bukan kata jarang-jarang duduk macam ni, padat masjid. Padat. Dengar-dengar, subhanallah, masya-Allah, la haula wala quwata illa billah, Allahu akbar. Nak abang kata apa? Di satu tempat tu kalau ada orang alim macam ni, satu tempat tak akan kena berkat. Sampai takkanlah sampai tahap tu. Takkanlah sampai tahap tu. Kan? Orang kata patut padanlah cerita. Patut padanlah. Dulu cerita Sayyidina Umar. Malaikat Munkar mai tanya Sayyidina Umar, sekali Sayyidina Umar tanya kat Malaikat Munkar, siapa tuan hang? Belah terus. Belah terus. Umar kata, tanya aku lagi. Tak tahu aku siapa, aku Umar. Umar pilunggu atas kepala Umar macam tu. Kartun apa? Cerita kartun. Ada orang jenis tak boleh fikir cikgu sejak zaman dulu lagi. Jadi kita, dia kata tak mau macam tu. Tak mau jadi lagu tu. Imam Ibn Abdul Bar kata apa? Dia kata, jika kebenaran ada pada dua pihak yang berbeza, tentunya kalangan salaf yang satu tidak akan menyalahkan yang lain dalam urusan ijtihad, keputusan hukum dan fatwa mereka. Akal sihat tidak akan menerima bila dua hal yang kontradiktif dinilai benar seluruhnya. Sungguh sangat aneh perkataan seorang penyair berikut ini. Menetapkan dua hal yang berlawanan sekaligus dalam satu masalah adalah perkara mustahil yang paling tercela. Jika ada yang berpendapat, jika riwayat yang dikatakan daripada Imam Malik itu batil, mengapa Imam Malik bersikap enggan menerima tawaran Khalifah Al-Mansur untuk menyatukan semua dalam muwatta'nya, dan beliau tidak menjawab semacam itu kepada Khalifah? Penulis menjawab, riwayat terbaik yang penulis temukan adalah yang diriwayatkan oleh Ibnu Katsir dalam syarah Ikhtisar Ulumul Hadis, iaitu Imam Malik berkata, para ulama telah berkumpul dan mengetahui perkara-perkara yang belum kami ketahui. Hal ini membuktikan betapa besar kesedaran beliau dan keluasan ilmunya sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Katsir. Ini bererti bahawa perselisihan dan perbezaan pendapat itu seluruhnya buruk, bukan satu rahmat. Kerana itu ada perbezaan pendapat yang menimbulkan dosa, seperti perbezaan pendapat yang timbul kerana sikap fanatik mazhab. Tetapi ada juga perbezaan pendapat yang tidak menimbulkan dosa, seperti perbezaan pendapat di kalangan para sahabat, tabi'in dan para imam. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan mereka dan diberikan taufik untuk mengikuti mereka, jejak mereka. Jadi jelaslah bahawa perbezaan dan perselisihan pendapat di kalangan para sahabat berbeza dengan perselisihan yang terjadi di kalangan pelaku taklid. Ringkasnya, para sahabat berbeza dan berselisih pendapat kerana darurat, namun mereka menolak perbezaan dan perselisihan pendapat itu sendiri dan menghindarkan diri dari hal yang semacam itu selama mereka dapat mendapatkan solusinya. Dia pun tak suka khilaf, dia akan cari tempat keluar.
Adapun golongan pelaku taklid, sekalipun mereka memiliki kesempatan untuk menghindarkan dari perbezaan dan perselisihan pendapat, mereka enggan untuk bersepakat dan menempuh jalan ke arah sana. Bahkan mereka terus bersikukuh dengan perselisihan itu. Kerana itu semakin jauh jurang perbezaan antara dua perselisihan tersebut. Inilah perbezaan yang membedakan antara para sahabat dan golongan salaf dengan pelaku taklid, ditinjau dari sebab timbulnya perselisihan tersebut. Beza dengan kita. Kita dengan tak mau kaji, tak mau apa. Para sahabat khilaf dalam keadaan mereka tak mau khilaf. Terjadi khilaf. Demikian imam mazhab semua. Kita ni pula lain. Kita sampai tak mau terima apa dah. Adapun perbedaannya dari segi dampak, kesan dia, maka sangat jelas. Para sahabat, meski mereka berbeza pendapat dalam masalah furu', masih tetap teguh memelihara kesatuan, jauh dari perpecahan dan tidak bercerai-berai. Sebagai contoh, membaca basmalah secara jahar dikeraskan. Sebahagian sahabat menyatakan bahawa membaca basmalah secara jahar disyariatkan, sementara sebahagian sahabat lain yang menyatakan tidak disyariatkan. Demikian juga masalah mengangkat tangan bersamaan dengan takbir dalam solat. Ada berpendapat disunahkan dan ada pula berpendapat tidak disunahkan. Juga masalah menyentuh perempuan setelah wudu. Ada berpendapat wuduknya batal, ada juga tak batal. Sekalipun demikian, mereka tetap solat berjemaah di belakang seorang imam dan tak mau meninggalkan solat di belakang imam kerana perbezaan pendapat. See? Itu kesan. Itu menunjukkan bahawa sahabat tak mau khilaf. Terjadinya khilaf kerana darurat. Kita pula, kita dah pergi bisik ke orang lagu lain. Dia duduk begitu. Tadi nampak tak? Masa dia naik tengah masjid, dia pegang tangan bini dia. Dia tu kata dia pegang tangan siapa? Tangan bini dia. Okeylah, jangan bini orang. Tak, bukan masalah bini orang, bini siapa? Wuduk dia macam mana? Dia tu kata, batal. Tengok, dia pergi sembang sunat, tak ambil wuduk lain. Allah, dia buat dah. Allah, ni tangan duk main. Allah. Dia nak buat dia. Allah, dia kata, Masya Allah, kalau ibadat tak mengaji, Masya Allah. Dia tak tahu dia hanya masalah. Masalah tu dia. Masya Allah, dia kata. Mau nak jadi cerita pula, imam tak main, dia pergi tolak. Dia tu pergi jadi. Dia duduk buat mata. Macam nak buat gedembai. Biasa tengok gedembai apa sih? No. Batu mu ada tapak gedembai satu kan. Allah, astagfirullah. Allah, dia buat lagu tu. Dia buat penat tunjuk ke orang. Orang mesti tanya, awak haji penat ke? Mau tak penat, dia kata. Mau tak penat? Macam mana dunia duk kena fitnah? Semayang tak ambil wuduk. Dia bagi kita, dia tu semayang tak ambil wuduk. Semayang tak ambil wuduk. Batal. Jadi imam. Ikhwan, dia boleh semayang belakang kawan tu? Tak boleh, ikhwan. Sahabat boleh. Pasal tu depa berbeza, pasal depa tak mau beza. Tapi depa boleh sembahyang di belakang satu imam. Kita imam tak baca kunut, kita dah tak boleh sembahyang. Mai tengok tak ada siapa, tolak api. Dia tu pun dengan serban satu macam, pakai tolak di mana nampak macam orang kita. Tolak api. Dia tu pun Allahu Akbar. Sekali keluar, Alhamdulillahirabbil alamin. Allah, bis tak bunyi. Allah. Tangan daripada duduk bawah ni duduk naik metang dada. Bukan pasal tukar mazhab, ni tak boleh menyampah dah. Allah. Bismillah tak ada. Dia panjang dah dia pergi. Sekali balik nak kena qadha lain lah, nak kena Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Terus sujud. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kunut pula tak ada. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Beralih tengok dia. Lalu imam pergi CP. Imam duduk CP, beralih tengok dia. Tak ada.
Patutnya dah tengok muka dia kena baca doa taubat lah, pasal dua benda tadi tak buat. Bismillah tak baca, kunut tak baca, kena taubat lah. Imam buat tak tahu ya, relax ya. Imam macam tak ada salah apa. Dia boleh ikut, dia tak boleh ikut, taubat lahum. Itulah perselisihan kita. Perselisihan kita. Kita ni pula sembahyang subuh tak ada kunut. Kita tak ada kunut. Kalau kita pi tak kunut depan orang kunut, jadi masalah juga. Dia duduk usyar dia kita. Dia tengok dia nak snap gambar. Dia nak snap gambar. Jadi masalah. Kita punya selisih ni ikhwan, bukan rahmat, jadi masalah kita. Jadi masalah. Tak mau sembahyang sekali. Sahabat, dia pun macam mana pun batal wuduk ke, itu hang punya pandangan. Bila hang jadi imam, aku ikut. Kita ni, jangan ikhwan, kalau wuduk tak sah. Dia start tanya, Tom, kalau wuduk tak sah, tawaf jadi apa? Ni kita dalam ihram, nak tawaf kena ada wuduk. Kita pergi tawaf, tengah-tengah tawaf wuduk batal. 7 pusingan, 6 pusingan ada wuduk, 1 pusingan tak ada wuduk. Lepas tu terus pergi sa'i, Safa Marwah, tahlul. Sa'i tadi, tawaf tadi, 1 tak ada wuduk. Apa jadi dengan tawaf? Batal. Tahlul, ihram terangkat ke? Ni dah balik Malaysia dah ni. Dah balik Malaysia, pergi pasar malam, pergi shopping komplek, pergi makan kenduri, kendara, semua ni habis dah. Macam mana ni? Kalau kita kata lagu tu kan, ada kata lagu tu kan. Tak boleh ke kau tim? Mana boleh kau tim? Mana boleh kau tim? Ini ibadat kita buat. Jangan main-main dengan Tuhan. Kita punya khaflah metaratul ikhwan. Tengok sahabat. Sangat smooth. Nak pegang pandangan depan, pegang. Masing-masing ada dalil. Dan dalil yang kita pegang bukan kerana kita nak khilaf. Kerana ini yang sampai pada kita. Cakap tu kita yakin. Bukti dia apa dia? Hang jadi imam, aku tak khilaf dengan hang. Aku ikut, aku follow. Apa masalah? Hang jadilah imam. Aku nak pergi buat jemaah di belakang. Pasal apa aku nak buat jemaah di belakang? Tak ada apa. Hang nak baca kunut ke? Hang tak baca ke? Itu hang punya pasal. Hang jalan. Aku Nabi suruh jadi makmum. Aku jadi makmum. Dan bila aku jadi makmum, aku sembahyang macam Nabi aja. Macam Nabi aja. Bukan macam orang lain. Macam Nabi aja. Tu dia bagi tahu. Adapun pelaku kita hari ni ikhwan, maka perselisihan mereka bertolak belakang perselisihan para sahabat. Salah satunya dampak ialah bercerai-berai kaum muslimin dalam rukun Islam terbesar setelah syahadatain, iaitu solat. Orang yang berbeza mazhab tak mau solat di belakang imam yang tak sama mazhabnya dulu di Mesir. Sehingga Syekh Sabit buat fikir sunnah. Apa lagi? Hal ini pernah kami dengar dan saksikan sendiri, kata penulis, sebagaimana telah disaksikan oleh orang lain. Bagaimana tidak terjadi dampak negatif semacam itu, kerana sebahagian daripada kitab-kitab mazhab yang terkenal dewasa ini menerangkan hal ini batal atau makruh. Akibatnya di suatu masjid jami' didirikan solat jemaah 4 kali kerana mengikuti 4 mazhab. Anda bisa melihat beberapa orang tengah duduk menantikan kedatangan imam, sedangkan kelompok lain sedang solat dipimpin oleh imam lain. Dulu jadi ikhwan. Syekh Sabit dengan sedihnya cerita dalam fikih sunnah. Bahkan perselisihan dan perbezaan ini mencapai keadaan lebih ekstrim lagi pada golongan ahli taklid. Misalnya, larangan menikah antara laki-laki mazhab Hanafi dengan perempuan mazhab Syafi'i. Selanjutnya muncullah fatwa dari seorang ulama Hanafi disebut sebagai mufti Thaqalain. Fatwa ini membolehkan laki-laki pengikut mazhab Hanafi menikah perempuan bermazhab Syafi'i dengan alasan perempuan bermazhab Syafi'i ini dapat disamakan dengan kedudukan ahlul kitab. Nak bagi menikah, kenapa jadi lagu tu? Kesian. Alhamdulillah, tempat kita benda ni dah tak ada. Tapi pada setengah pemikiran sebahagian orang dia ada. Tapi alhamdulillah tempat kita dah. Ini alhamdulillah kita sembahyang tak mana pun, hampa nak baca kunut pun baca, tak mau baca pun tak apa. Tak ada apa. Dah jadi biasa dah. Kita dah cantik dah.
Pasal dengan 60 tahun dah merdeka, hari ni pula hari Malaysia, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengan election pula nak mai pula lagi, cantik-cantik, semua cantik. Dia menunjukkan apa? Kita dah banyak cantik dah. Ini semua contoh-contoh klasik. Dari fatwa ini dapat dipaham bahawa pernikahan sebaliknya tak boleh, iaitu bila perempuan mazhab Hanafi menikah dengan laki-laki mazhab Syafi'i, sebagaimana laki-laki ahlu kitab tak boleh menikah dengan perempuan muslimah. Macam tu pun ada. Itulah dua contoh perbezaan telah ternyata berdampak negatif terhadap umat sebagai akibat perselisihan dan perbezaan pendapat ulama mutaakhirin yang masih terus dipertahankan. Hal ini berbeza dengan ikhtilaf yang terjadi di kalangan salaf yang tidak mendatangkan pengaruh buruk terhadap umat. Kerana itulah golongan salaf ini merupakan golongan yang selamat, kerana mereka mematuhi larangan bercerai-berai dalam agama. Hal ini berbeza dengan apa yang dilakukan oleh golongan kaum mutaakhirin. Semoga Allah menunjuk kita semua pada jalan yang lurus. Itu disiplin kita belajar, ikhwan. Tapi apa pun ikhwan, Nabi mau daripada kita apa? Yang sahabat katakan, bila hari itu Nabi bercakap sampai air mata kami bertakung, jantung kami rasa berdebak-debak. Nabi bagi nasihat, pegang dengan sunnah dia, pegang dengan sunnah sahabat. Nabi habaq ikhtilaf akan jadi kan. Di ujung tu Nabi mau apa? Nabi kata, addu alaiha bin nawajiz. Aku mau hampa pegang semua benda yang mai daripada aku kuat-kuat. Itu saja. Maka tugas kita belajar, ikhwan, kena bagi ilmu kita ni sampai pada Nabi. Kena bagi ilmu kita tu ada pertemuan dengan Nabi, baru kita selamat. Orang ni kata boleh, orang tu kata boleh, kita ajak diri kita, suruh dia dedahkan benda tu. Nak dengar. Pasal tu kita jangan takut bagi tahu buku apa kita buat rujukan. Jangan takut, ikhwan. Kita baca buku Ibnu Taimiyah, habang Ibnu Taimiyah. Lepas tu kalau ada kesalahan, habang atas mana ada silap. Buku apa kita baca? Baca Majmu'. Bagi tahu pada umat, saya baca Al-Majmu', saya jumpa lagu ni. Antum boleh rujuk. Jangan takut. Kita baca fikih sunnah, bagi tahu saya baca fikih sunnah daripada muka 1 sampai muka 89. Saya tengok, ikhwan, kita start baca buku ni tahun bila? Pak Cik ada tanda, Pak Cik? Tahun mana kita start baca buku ni? Oh, tu dia, saya ada tanda. Kita start baca buku ni 29 hari bulan 8 2017. 2018, 19, 2020, 3 tahun. 3 tahun 80 muka surat, main. Ini kalau tak dapat PhD tak tahu lah apa nak dapat apa. 3 tahun 80 muka surat. Cuba bayang, kalau lagu ni main 5 jilid, balik ke kelik sendiri. 3 tahun 80 muka surat, main 3 jilid, 500 muka surat, mau fikir berapa tahun pula nak habis, corona balik main pula. 80 muka surat, 86 muka surat, dia cerita kat kita, ikhwan, takat ni dia cerita adab belajarnya. Jangan tengok tajuk malam ni saja, 8 tajuk dah kita baca. Ni tajuk terakhir ke-9. Begitulah anak tangga kita belajar, kita jumpa satu persatu. Habis dia cerita benda tu, baru dia nak buka pada kita kitab apa dia? Kitab Taharah. Baru masuk kitab Taharah ni dengan sandaran di belakang dah, nampak dah. Nampak sekali ulama khilaf, kita dah tahu dah. Depa tak mau khilaf, depa khilaf ni betul-betul kerana dalil aja. Dan masing-masing akan cari yang mana lebih jelas. Pasal itu datang para muhaqqiq. Tengok kitab kita. Tengok dia buat ta'liq. Syekh Muhammad Nasruddin Albani, Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Muhammad Utsaimin. Depa tolong tahqiq hadis dalam buku ni. Ni bukan Syekh Sabit punya. Yang ni ditulis oleh Abul Malik Kamal bin Syekh Salim. Dia punya Sahih Fikih Sunnah. Syekh Sabit Fikih Sunnah saja. Kalau baca Syekh Sabit kena baca Tamal Muminah. Albani buat jasa ke situ, dia buat jasa ke sini, himpun yang sahih, ambil base 4 mazhab dengan dalil, letak bincang dalil tu, habaq yang mana yang kuat. Lepas tu kita baca. Kita dah baca sampai muka surat berapa, ya kawan? Kita dah baca buku ni sampai muka surat, last kali kita berhenti
Last punya berhenti, kita berhenti masalah niat. Bulan berapa balik? Itu last punya berhenti. 417 11 hari bulan 10. Last kali kita berhenti masjid mana? Masjid Paya Terbong. Kitab ni kita baca depan belakang. Belakang baca di sini, depan baca di sana. Lepas tu corona mai stop di sana, dia main di sini. Sambungan dia nak kena isi khurah, nak kena buat di mana? Nak sambung bukan surah 419, 3 baca ni je. Dan kitab ni paling ajaib kita baca. Sebab apa? Ni jilid 1, jilid 2 dah khatam. Kita patut khatam jilid 1, ni kita dah khatam jilid 2 selesai, baru baca jilid 1. Mana tak celaru? Dengan ustaz, dengan mengaji celaru. InsyaAllah minggu lagi satu kita terus sambung tentang bab semayang. Kita terus masuk, dia cerita habis bab semayang ni, ta'rif semayang, naji-naji semua dia cerita habis dah. Dia start dengan bab apa ikhwan? Muka surat 4 ni, melafazkan niat. Lah tajuk dia start lagu tu apa boleh. Tajuk cari masalah. Bab niat. Tapi tajuk yang kita akan tengok ni, tajuk dia melafazkan niat adalah bid'ah walaupun pelan. Ustaz bagi tahu bid'ah mana orang nak ikut. Tapi tak apa, itu bahasa saja. Dengar perbahasan. Jangan dengar bid'ah. Cari nombor Jabatan Agama nak report nanti Ustaz. Dah pikot dah 2,700 melayang dah. Cukup lah. Nanti Ustaz sabar, cool down. Jangan buat macam kena corona, sabar. Dengar dulu dia nak kata apa. Perbahasan dia, tu dia perbahasan dia, bermuka-muka surat. Dengar, lepas tu kita nak bantai sembahyang macam mana kita bantai. Esok Tuhan tanya kita, sembahyang kita sama tak dengan Muhammad? Itu saja. InsyaAllah ikhwan, panjang umur, sihat badan. Kita sambung minggu depan balik buku ni juga. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta